Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Insyaallah hari ini bagi pelajar tahun 5 yang mengikuti subjek akidah, kita akan masuk ke tajuk yang kedua. Pelajaran yang kedua, iaitu Islam adalah peraturan ataupun kita sebut sebagai sistem. Baik, sila lihat pada muka surat 28. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam semesta serta semua makhluk di dalamnya. Jadi setiap kejadian yang termasuklah sama ada bumi, matahari, bulan dan berjuta-juta bintang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita tahu. Semua kejadian itu beredar menurut peraturan-peraturan dan telah ditetapkan oleh Allah. Semua yang ada atas alam ni adalah ketentuan Allah yang sangat rapi dan tersusun. Kita tak tahu, tapi kalau kita lihat bumi, bagaimana matahari dengan bulan, yang mana matahari dan bulan tenggelam dan timbul, kita pun tak boleh terfikir, tapi itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam semesta ini juga berjalan mengikut sunnatullah, iaitu hukum Allah ataupun peraturan Allah. Apa yang Allah dah tetapkan akan diikuti oleh setiap makhluknya. Jadi kalau kita lihat, manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Oleh itu manusia mestilah hidup mengikut hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Contohnya, ini bukan yang ditetapkan oleh Allah, tapi kita ditetapkan oleh manusia dan menjamin, walaupun tak menjamin kesejahteraan, tapi boleh menyelamatkanlah. Contohnya, sebagai contoh, kalau kita lihat peraturan manusia yang manusia tetapkan, seperti contoh lampu isyarat. Lampu isyarat yang dibuat oleh manusia, ada lampu merah untuk berhenti, dan lampu hijau untuk jalan. Jadi sebagai kita perlukan peraturan supaya kita tidak kemalangan lah. Contoh, kalau kita tak tahu yang merah tu untuk berhenti, maka akan berlakunya kemalangan. Dan kalau hijau tu untuk jalan, orang pula berhenti, jam jam, sesak jalan. Hijau pun tak jalan, pening macam tu. Itu contoh yang pertama, kesejahteraan yang menjamin keselamatan manusia, yang peraturan-peraturan manusia yang manusia buat. Mungkin juga peraturan manusia itu tidak sempurna. Seperti contoh lampu isyarat. Lampu isyarat, ada tak orang lari daripada lampu hijau? Lampu hijau memanglah tak ada orang lari, memang orang semua berjalan. Seperti contoh lampu merah, ada tak orang lari daripada lampu merah? Ada. Itu sebabnya ada lagi kemalangan. Maksudnya dekat sini, peraturan manusia masih lagi tidak lengkap, masih lagi tidak sempurna. Contohnya, manusia pergi sekolah, anak-anak pergi sekolah, contoh.
Pergi sekolah, tak boleh rambut panjang contoh. Tak boleh rambut panjang. Tapi ada tak orang yang langgar peraturan tu? Ramai hari ni orang yang langgar peraturan tu. Dia pergi juga sekolah dengan rambut panjang. Lagi-lagi kita tak tahu bila tamatnya PKP ni, PKPP, PKPB. Kita tak tahu bila tamat. Silat-silat rambut anak murid pun dah sampai ke lantai dah, kalau tak potong lah. Jadi dalam peraturan yang Allah dah tetapkan, menjamin kesejahteraan. Tak kisahlah apa pun yang Allah dah tetapkan, ia memang ia adalah sesuatu yang menjamin kesejahteraan kita. Contohnya peraturan kita kena solat. Contoh, kita kena solat, dan kemudian bila kita solat, pertama sekali badan kita sihat. Bila kita solat, badan kita sihat. Daripada segi kita berdiri, daripada segi kita sujud, ada dia punya, daripada segi sains dia mempunyai pelbagai manfaat. Jadi itu akan menjamin kesejahteraan dan kesihatan kita untuk hidup. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat, Islam adalah peraturan yang saling melengkapi, yang mana peraturan dalam Islam mempunyai dua yang kita akan pelajari. Baik, yang pertama ialah peraturan ijbari, iaitu wajib, dan peraturan ikhtiari, pilihan. Ijbari dengan ikhtiari ni kita hold dulu, kita stopkan dia dulu, kita relax dulu, jangan masuk dulu. Sebab kita nak pengenalan dulu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kehidupan makhluknya tanpa peraturan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala takkan biarkan kita ni hidup tanpa peraturan. Setiap sesuatu yang ada di alam ini tertakluk kepada peraturan-peraturan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-62. Awak boleh lihat kat situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang bermaksud Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu, iaitu Allah menciptakan segala-galanya, dan Allah akan memelihara segala-galanya. Macam tu. Jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini, pada hari Rabu ini. InsyaAllah kita berhenti setakat tu. Kemudian sebagai kerja, saya minta untuk para pelajar salin semula surah Az-Zumar ayat ke-62, dan maksudnya dalam buku tulis ataupun mana-mana lebaran, mana-mana kertas lah. Kalau awak tak ada kertas, kalau awak tak ada buku, awak boleh tulis dalam kertas. Jadi insyaAllah next kita akan masuk berkaitan dengan pembahagian peraturan, yang mana peraturan ijbari dan juga peraturan ikhtiari. Jadi saya minta agar murid-murid terus belajar dan juga bersedia pada muka surat 31, pembahagian peraturan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.